الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والشكر لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأزكى صلوات الله وتسليمته على معلم الناس بالخير والهدي بشريعته إلى الرشد وقائد الخلق إلى الحق سيدنا وحبيبنا وإمامنا قدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang dihormati di Pengurusi Surau yang dikasihi Tuan-Tuan Tuan-Tuan yang diraihkan anugerah puasa dan pengawalan surau, yang dikasihi segala jemaah hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama ni marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada malam ini untuk kita sama-sama mengingati, menasihati antara satu sama lain, untuk kita sama-sama menghadamkan, memahami kitab kita, iaitu kitab Fiqh Aulawiyat yang dikarang oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang baru sahaja minggu lalu meninggalkan kita pada usia 96 tahun. Moga-moga kita mengaji kitab Allah, kitab Al-Marhum Syekh, bersama-sama mendoakan keberkatan, dipermudahkan urusan di alam kubur. Allah terima segala amal kita dan amal beliau sepanjang usia beliau di atas jalan dakwah. Moga-moga kita sama-sama dapat berkongsi menyampaikan apa yang telah dirakamkan di dalam kitab Fiqh Al-Aulawiyah ini oleh Syekh kepada umat Islam seluruhnya. Moga-moga kita sama-sama dapat berkongsi manfaat kepada seluruh ummah untuk kita beramal bersama sampai menyampaikan bersama nasihat-nasihat dan mengingat di antara satu sama lain bersama. Jadi muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, malam ini saya pakai jubah dengan pendek. Saya cakap dengan rumah tak payahlah ayat-ayat ni lambat cepat kan. Jadi pakai jubah dengan pendek juga santai nampak kan. Biasanya pakai jubah dengan pendek ni ketika musim panas. Kalau orang Arab tuan-tuan, ketika musim panas lebih kurang pada bulan penghujung Februari ataupun awal Mac sampailah kepada bulan awal September ataupun hujung Ogos, musim panas. Jadi diorang akan pakai jubah dengan pendek. Jadi berangin sikit ketiak kan. Jadi dengan pendek. Jadi kalau dah masuk musim sejuk, diorang akan pakai jubah dengan panjang, dengan jubah yang tebal kain dia. Jadi dia macam tu kan, payah juga kan. Kalau kita kat Malaysia ni ada panas, ada hujan, ada panas, ada hujan. Jadi baju kita sama tu kan. Rasa nak pakai lengan pendek, pakai lengan pendek. Rasa nak pakai tangan panjang, pakai tangan panjang.
Rasa tak berbaju itu suka dia keluar rumah. Dia melekat, dia tak pakai baju kan. Kan? Pala kan. Bercangkul lah, tanam buku putih depan rumah. Tak pakai baju kan. Awak jemaah surau, pakai baju sikit kan. Cover lah sikit kan. Bukan surau sini lah. Surau sini saya tak kenal lah kan. Sebab lain mana lah tahu tuan. Jadi kalau kita ni musim panas ke musim hujan ke, kita baju kita sama je. Tapi kalau setengah negara di Eropah, di barat dan sebagainya, mereka ini ada pakaian yang khas untuk musim sejuk. Ini musim bunga, yang ini musim panas. Selimut pun sama tuan-tuan. Ini selimut tebal untuk musim sejuk. Ini selimut nipis untuk musim panas. Kita itu je lah selimut je lah. Jadi itulah orang kata apa, cuaca di negara-negara yang berbeza ini berbeza-beza setiap negara cuaca itu semua kebesaran dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala menciptakan langit. Allah tanya, "Afala tanzuru, apakah kamu tak melihat ciptaan aku ni?" Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan macam-macam. Allah ciptakan Allah ciptakan laut, Allah ciptakan haiwan, tumbuh-tumbuhan. Allah sebut dalam Quran, wa anzalna minas samaa'i ma'a fa akhraja bihi minats thamarat wa akhraja bihi macam-macam. Allah pun kata turunnya langit dari turunnya air daripada langit, iaitu hujan. Turun maka daripada ke bumi, kemudian daripada bumi itu tumbuhnya, keluarnya biji benih yang menjadi makanan bagi kamu. Biji benih lah. Tanam pokok-pokok apa? Pokok sayur-sayuran kan. Pokok buah-buahan, semua daripada biji benih kan. Pokok kelam, pokok apa lagi, pokok rambutan. Jadi yang menjadi makanan bagi kamu, Allah kata. Dalam Quran Allah sebut. Jadi kita ni tuan-tuan, daripada mula kita hidup sampailah kita hidup malam hari, keesokannya bangun lagi, semuanya adalah rezeki dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu para ulama sebut, apabila kita berada dalam keadaan sedang susah, sudah susah kan, nama manusia mesti ada susah kan. Tak ada yang senang belaka. Yang semuanya senang tu Firaun ni kan. Tak naklah semua senang nanti jadi Firaun tak. Firaun tak demam tuan-tuan. Firaun tak ada demam. Tak sakit. Sebab itu dia angkuh dengan Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Dengan Nabi, Nabi datang sampaikan perintah Allah Taala, Firaun lawan. Kalau sekadar tuan-tuan guru ni, ustaz-ustaz lagi, Firaun sebelih dia tuan-tuan. Jadi namanya manusia itu pastinya dia ada rasa susah, ada rasa senang, ada waktunya dia senang, ada ketikanya hidup kita ni sedang diuji dengan kesusahan. Tak kira lah kesusahan yang macam mana. Sama ada pendapatan kita hilang, sama ada masalah rumah tangga, masalah anak-anak ke, masalah macam-macam lah. Jadi ada ketika kita punya perasaan sedang dalam keadaan yang sempit dan susah, maka Islam ajar kita. Allah sebut banyak-banyak dalam Quran. Pertama, bila kita sedang dalam keadaan susah, pertama jangan ingat benda lain. Ingat syukur kepada Allah Ta'ala. Syukur. Kita sedang rasa susah, apa ramai lagi ada orang yang yang lebih susah daripada kita. Kita rasa kaki kita sakit, nak pergi surau, nak pergi masjid, kena bertongkat kan. Tapi ada ramai lagi orang yang kena potong kaki juga, kaki kita sebelah juga. Boleh pergi ke masjid surau lagi. Dan nampak, ada orang yang lebih susah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tapi kalau dalam bab ibadat, kita hendaklah melihat orang yang lebih rajin ibadat ni daripada kita, supaya kita bersemangat untuk terus beribadat. Jadi pertama tengok syukur tuan-tuan. Jangan tengok kiri kanan, tengok orang lain. Tengok orang lain pakai kita mewah, memang kita nak pakai kita mewah. Tengok kawan sebelah, bini 2, bini 3, bini 4. Poligami belaka. Tambah bini je. Cantik-cantik lah tuan-tuan, kurus-kurus. Orang-orang Arab tu suka bini yang gemuk-gemuk. Terbalik tuan-tuan. Orang kita ada ke tanya, wak yang dah pencen ni pun isteri lah anak yang cantik ustaz kan.
Sebab itu Imam Syafi'i ada dua fatwa ni tuan-tuan. Sebelum kita masuk kitab yang saya nak sentuh ni, Imam Syafi'i sebut ada dua fatwa ni. Ketika di Baghdad dan juga ketika di Mesir. Ketika di Baghdad, Imam Syafi'i tengok orang lelaki atau yang dah berusia ni yang dah warga emas lah, orang kata 60 tahun ke atas bila bersentuhan dengan isterinya ataupun dengan wanita yang lain yang isterinya ataupun wanita yang lain yang boleh dikahwini, maka batal air semayang, batal wuduk tu kan. Tidak batal wuduknya. Tiba-tiba Imam Syafi'i berhijrah pergi ke bumi Mesir. Berhijrah ke bumi Mesir ketika mana ada dia sedang lalu di sekitar kawasan perumahan di Mesir ni tuan-tuan. Dari dulu sampai sekarang rapat-rapat kan, bukan kita jauh sana. Orang sebelah sana, dia yang sebelah sana. Ini rapat tuan-tuan. Rapat, depan ada rumah lagi, kanan ada rumah. Kereta tak sempat, tak ada tempat nak parking tuan-tuan. Kita ni bersyukur lagi tuan-tuan. Masih sempat ni parking motor, parking kereta. Selalu ya Allah tuan-tuan pernah pergi Indonesia kan, kawasan macam bandara Jakarta kan. Motor nak lalu ni pun sempit tuan-tuan. Nak parking pun susah. Basikal pun parking pun depan pintu. Kau tahu macam ni. Jangan kata kereta pun payah. Jadi Imam Syafi'i lalu. Bila lalu dia terdengar dalam rumah tu, dia ternampak lah lelaki yang sedang berusia, yang telah berusia melakukan hubungan jima dengan isterinya. Tak tahu nak pintu macam mana kan, renggang ke tak renggang kan, sampai Imam Syafi'i nampak kan. Tapi terus Imam Syafi'i terkejut. Maka Imam Syafi'i menukar fatwa ni. Umur dah 60 ke atas pula, walaupun pegang isteri, batal lah sembahyang. Ada tu kita fiqah ni, batal tuan-tuan. Tuan balik kan, suami berkata dengan isteri yang kan, pegang-pegang kan, batal sembahyang ni lah. Kasih ingat sikit, jangan pula suami terus solat sunat ke kan. Itu dalam mazhab Syafi'i suami sentuh wanita, sentuh isteri dia, boleh kita katakan batal wudunya. Dalam mazhab lain ada kupasan dan huraiannya lah, panjang lah, sama ada mendatangkan syahwat, sama ada dan sebagainya, pegang yang macam mana, pegang terlapik atau tidak terlapik, dia ada panjang huraiannya. Tapi asalnya gitulah. Jadi kita ni gitu ni. Kembali ke apa yang saya sebut tadi tu, semua kita tengok orang kan, ini orang mak, kita pun nak tengok orang. Tengok seronok minggu ni kan. Orang ni anak ramai, kita anak sikit. Semua itu adalah rezeki yang Allah Subhanahu Taala beri kepada kita. Pertama, syukur. Moga-moga kita tergolong di kalangan hamba ini yang bersyukur. Allah sebut orang yang tak bersyukur ini orang yang boleh kufur imannya juga. Walaupun kufur yang kecil, tapi boleh masuk kepada kufur yang besar. Yang besar tidak akan bermula tanpa yang kecil. Jadi kita kena hati. Baik. Sudah kita telah membahaskan fiqh aulawiyah ini, bab berkaitan yang manakah yang perlu lebih diutamakan. Syekh tanya kita, mana lebih nak utama? Sama ada kita ni nak bercampur dengan masyarakat ataupun nak mengasingkan diri. Kita dah mengaji bulan lepas, yang mana Syekh mengatakan bahawa menjadi keutamaan umat Islam untuk bercampur dalam masyarakat. Tak boleh nak kata itu kubur masing-masing. Kubur masing-masing, memang malaikat masing-masing, ular pun masing-masing dalam kubur. Tapi kalau kena, ada kaitannya dengan. Kita seru pada benda yang baik, kita menyuruh orang buat benda baik, orang tu melakukan kebaikan, orang tu dapat pahala, kita pun dapat pahala. Kita suruh benda yang maksiat, orang tu membuat, dia dapat dosa, kita pun dapat dosa. Mana boleh kata kubur dan lain-lain tu kan. Walaupun setiap perbuatan itu akan dinilai oleh Allah Ta'ala berdasarkan kepada usaha masing-masing, tetapi ada kaitannya. Jadi saya kata apa, dalam masyarakat umat Islam bercampur dengan umat Islam dalam bercampur dalam masyarakat demi untuk melaksanakan program-program kebajikan, untuk dakwah dan sebagainya. Jangan mengasingkan diri. Jangan mengasingkan diri.
Sebab bila kita duduk seorang-seorang ni, mula dah datang benda-benda lain. Mula dah datang benda-benda lain tuan. Hasutan-hasutan benda lain. Bila kita duduk seorang-seorang ni, kita tak ada panduan, tak ada tempat kita nak bertanya kepada rakan kita, sama ada dalam bab ibadah ke, dalam bab benda-benda lain, dalam urusan dunia pun sama. Kita tak ada rujukan. Tapi bila kita bercampur, mari datang surau, mari datang masjid, mari dengar ilmu, kita nampak cara. Ada benda yang tak nampak, kita boleh jadi nampak. Ada benda yang kita tak faham, kita boleh jadi faham. Ada benda yang kita kita tidak mengetahuinya, maka kita akan mengetahui perkara tersebut. Kemudian bila kita bercampur dalam masyarakat ini untuk kebaikan, supaya saling fastabiqul khairat, saya kata saling berlumba-lumba membuat kebaikan, membuat kebaikan. Kita nak buat kebaikan, seorang-seorang untuk macam mana nak buat kebaikan tuan? Hanya kita lama-lama penat gitu kan. Tapi dengan kita bermasyarakat, saya kata kita akan berlumba-lumba membuat kebaikan. Nampak kawan ni bagus tu, hari ni dia buat teh tarik kan. Saya ingat surah ni memang teh tarik sebab sedap. Hebat kan. Apalah hamba Allah kan yang buat dia kan. Tahniah kan. Moga-moga Allah Ta'ala tambah pahala kan. Betul, membuat air untuk orang minum, untuk orang pergi haji, untuk orang pergi umrah, membuat air untuk orang-orang yang susah-susah, untuk jamaah surah, jamaah masjid, pahalanya besar tu kan. Jangan main-main kan. Sebab itu kalau zaman sahabat tu kan, Abu Hurairah, sahabat Nabi tu kan, berlumba-lumba tu kan. Dia kata, aku tak nak buat kerja lain, aku nak berbakti. Berbakti kepada masjid dan rumah Nabi tu kan. Nak berbakti. Sebelum jemaah datang, dia dah siapkan bersihkan masjid. Masjid tak adalah. Jadi sekarang kan, ada kapet semua kan. Dah bersihkan dah semua, habuk-habuk semua. Nak berbakti ni pasal. Sediakan apa, mana yang ada duri-duri ke, zaman dulu ya, bersihkan. Nak berbakti kepada masyarakat. Jadi pahala ini sangat besar. Pahala sangat besar. Ramai juga sahabat yang tak nak sampai, tak nak pergi kerja, tapi Nabi suruh pergi kerja. Pergi kerja, tunaikan tanggungjawab yang lain juga. Kemudian balik, datang ke masjid, wakafkan diri untuk membantu rumah Allah. Jadi kemudian itu yang bulan lepas lah kan, sambung. Kemudian saya sebut lagi bab yang seterusnya, mana yang perlu lagi diberikan keutamaan, iaitu meninggalkan perkara yang dilarang ataupun melakukan perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Fiqh aulawiyat dia adalah perkara yang pertembungan. Nak makan dulu ke nak solat dulu? Nak solat ni, nak solat dulu, perut dah lapar dah ni. Teh tarik dah ingat dah ni macam mana ni. Habis kita sudah. Macam mana ni? Pergi makan dulu lah lepas ni kan? Dan ada perkara pertemuan kita kena faham. Perkara yang menjadi pertemuan ini yang menyebabkan kita ini kadang-kadang keliru nak laksanakan mana satu dulu. Kalau benda tu haram, dah jelas lah haram kan. Tak payah tanya lah. Ustaz, apa hukum puasa? Puasa bulan Ramadan wajib lah kan. Puasa Senin Khamis sunat, tak ada masalah, semua orang jelas tahu. Ini benda yang kita macam mana ni Ustaz? Nak berbuka puasa dulu ke, nak solat maghrib dulu ke, macam mana ni? Solat maghrib wajib juga. Puasa ni macam mana ni? Nak buka puasa iftar dulu ke macam mana? Ini semua tu ni perkara yang situasinya bertembung. Maka di sana menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Maka Syekh telah mengajar kepada kita beberapa perkara penting yang apabila berlaku pertemuan ini, kita dapat faham, kita dapat beramal dengan tepat. Itu tujuannya. Maka perkara ini yang tadi disebutkan, meninggalkan perkara yang dilarang ataupun melakukan perkara yang disuruh. Perkara ini dibincangkan oleh para ulama kita yang terdahulu sebelum kita, yang mana lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala meninggalkan perkara yang dilarang. Perkara yang dilarang, perkara al-manhiyat, atau yang diharamkan, atau melakukan perkara yang diperintahkan. Ada satu persoalan di sini. Maka saya sebut lagi sebahagian daripada ulama ada yang berpendapat
bahawa meninggalkan perkara yang dilarang adalah lebih utama daripada melakukan perkara yang diperintahkan. Maka mereka berhujah adalah daripada hadis muttafaqun alaih yang dirakamkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Arba'in Nawawiyah, dalam hadis 40 sebutkan, apabila aku melarang kamu dari sesuatu, maka jauhilah ia. Hadis ya. Dan apabila aku perintahkan kamu sesuatu, maka lakukanlah ia mengikut kemampuan. Mereka berkata, para ulama mengatakan dalam syarah hadis tersebut, hadis ini mengatakan bahawa larangan adalah lebih keras daripada perintah. Kerana perkara-perkara yang dilarang sesekali tidak pernah boleh untuk dilanggar, sedangkan perkara yang diperintah mesti dilakukan mengikut kemampuan. Jadi pandangan di atas ini hampir serupa dengan kata-kata hikmah daripada ulama-ulama terdahulu, iaitu perbuatan yang baik dapat dilakukan oleh orang yang baik dan yang tidak baik, namun meninggalkan perbuatan maksiat hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam yang pertama di sini ada dua pandangan. Syekh membawa dua pandangan di sini. Pandangan pertama ulama terdahulu sebelum kita telah menyatakan bahawasanya hendaklah meninggalkan perkara yang dilarang itu adalah lebih utama daripada sibuk nak melakukan benda yang diperintahkan. Maksudnya apabila berlaku pertemuan, contohnya dalam kehidupan manusia ni, sebenarnya nak cari contoh ni payah sikit, yang sesuai dengan keadaan kita pada hari ini. Contohnya perkara yang dilarang itu, contoh mencuri. Mencuri itu telah jelas nyata dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan perbuatan mencuri itu adalah lebih utama lagi. Meninggalkan perkara haram itu lebih utama lagi daripada kita melakukan perkara harus, perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya betul ni. Jadi apa? Yang di sini disebutkan dalam kitab ini bahawasanya yang dimaksudkan perkara yang diperintah itu adalah perkara yang makruf, yang sunat, bukan benda yang wajib. Bukan benda yang wajib. Sunat ni macam kita puasa sunat, kita solat sunat, kita sedekah dan sebagainya. Sambung lagi. Dia kata apa? Keutamaan meninggalkan perkara haram ke atas melakukan perbuatan taat. Perbuatan taat ini perbuatan yang diperintahkan, maksudnya adalah perbuatan taat yang hukumnya sunat. Maksudnya yang tadi perbandingan ini dalam perkara haram dan perkara yang sunat sahaja. Yang sunat macam solat fardu maghrib, ini wajib, bukan sunat. Jangan pula kita tak buat. Kerana melakukan perbuatan yang hukumnya wajib ataupun fardu adalah lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kita meninggalkan perbuatan yang dilarang. Kemudian disambung lagi, kerana melaksanakan perbuatan wajib adalah menjadi tujuan utama. Jadi kita ni melaksanakan perbuatan wajib ini memang menjadi asas tujuan kita diperintahkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ianya perlu kepada niat. Nak buat benda wajib mesti ada niat kan. Salih fardu maghribi, saja aku solat maghrib, saja aku solat asar, mesti kena ada niat, betul. Mesti kena ada niat. Berbeza dengan meninggalkan perkara yang haram, tidak perlu kepada niat. Contohnya mencuri, sahaja aku tinggalkan perbuatan mencuri ini kerana Allah. Tak ada. Tak ada. Ataupun kita nak mencuri, sahaja aku mencuri kerana Allah. Tak ada. Tak ada nak niat. Nak buat benda baik, benda yang wajib, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah
perkara itu memerlukan niat. Ada pun perkara yang dilarang oleh Allah daripada kita melakukan perkara tersebut, tidak perlu nak ada niat apa-apa. Masuk boleh tinggal gitu je lah, tak? Apa? Benda tu mudah. Ni. Seperti contohnya dia kata berbeza dengan meninggalkan perkara haram yang tidak perlu berniat. Maka demikian meninggalkan perkara yang taat boleh menyebabkan kekufuran. Kalau kita tinggalkan perkara yang wajib tadi itu, solat maghrib, solat benda yang diperintahkan yang wajib itu, maka ianya boleh memberikan kesan kepada keimanan kita. Berbeza dengan perkara kita melakukan perbuatan yang haram yang tidak membawa kepada kekufuran. Berbeza. Contoh kalau orang mencuri, takkan murtad ke? Betul? Kalau mencuri, tidaklah sampai kepada jatuh iman dia. Tapi kalau kita tak solat, solat fardu, boleh menjejaskan keimanan kita yang boleh membuka kepada pintu-pintu kekufuran. Ada Nabi sebut kan, walaupun ada setengah yang mengatakan itu adalah hari Noel dan sebagainya sebab solat ni kan, orang yang tak solat dan sebagainya. Tapi kesimpulannya melakukan tidak solat ni adalah memang dosa besar. Jadi dosa besar dengan istighfar. Siapa bapa-bapa yang tidak bersolat nak jadi wali kepada anak perempuannya bila menikah, kena istighfar banyak-banyak. Sebab bila dia kekal melakukan maksiat, kekal melakukan tidak bersolat tu tadi, maka ia tergolong orang yang kekal melakukan maksiat. Apabila dia tergolong di kalangan orang yang kekal melakukan maksiat, bermaksud dia telah tergolong di kalangan orang yang fasik. Bila kita kekal buat maksiat, hari-hari buat benda sama, maksiat pun tak solat tu maksiat. Semalam tak solat, hari ni tak solat, esok tak solat, maka kita kekal buat benda yang dimurkai. Kita tidak melakukan benda yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, maka kita telah tergolong di kalangan orang yang fasik. Orang yang fasik ni tuan-tuan tak boleh jadi wali. Jadi ingat, bapa-bapa sekalian yang nak kahwin dengan anak besok, dia nak kahwin lain cerita lah kan. Anak perempuan dia nak kahwin ni masalah, dia nak jadi wali. Bapa tak solat tuan, Allah sedih tuan. Sedih tuan. Anak tak bersalah, dia kahwin dengan anak dia tak pun tak bersalah. Tapi bapa ni tadi kena banyak istighfar. Sebab itu mengambil simbolik kepada istighfar ini, biasanya Tok Haji imam nikah akan suruh bapa ni tadi ataupun hadirin yang hadir beramai-ramai beristighfar banyak kali. Kalau disuruh bapa ni saja beristighfar, malulah bapa ni kan. Pak Imam, saya solat ni maka mengambil simbolik, orang kata apa, mengambil pengajaran bersama tu tadi, nak mengelakkan bapa malu, maka imam ni akan biasanya imam wali dia akan suruh lah, sebelum kita memulakan majlis pernikahan kita pada hari ini, marilah sama-sama kita beramai-ramai istighfar. Kita sebut itu. Betul, selawat sikit kan, baca Fatihah sikit. Tapi tidak mencukupi lah. Kena bapa tu kena suruh-suruh istighfar lah. Memanglah soal dia ikhlas tak ikhlas kita tak tahulah kan. Dia istighfar macam mana kan. Tapi kalau boleh nak sempurnakan taubat itu, memanglah kena istighfar. Maka imam ni hanya mampu dalam di tempat khalayak ramai tadi, kata imam tu nak cek si bapa tu tadi istighfar 24 jam kat rumah, solat taubat ke tidak kan. Tak sempat dah tuan-tuan kan? Itu bukan kuasa Pak Imam. Maka sebab itu tuan-tuan, perhatian kepada bapa-bapa yang nak jadi wali kepada anak dia perempuan, maka dia kena istighfar. Walaupun dia mewakilkan wali kepada Pak Imam tu tadi, dia lagi, saya tak faham dia, saya tak pandai nak cakap ni, tak apa, saya serahkan untuk imam. Tak apa, tapi tetap dia menjadi wali, status sebagai wali. Pak Imam tu sebagai wakil wali, jadi wakil untuk melafazkan
mewakili si bapa dia tadi yang tak biasa nak bercakap. Dia tetap kena istighfar. Baik, kita sambung lagi. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya memulangkan kembali perkara yang kecil yang haram adalah lebih baik daripada 100,000 dinar yang dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa contoh yang Syekh bawakan kepada kita. Contohnya telah berkata Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya kalau kita ni jumpa duit yang apa orang kata apa, duit yang tidak tahu statusnya, terjumpa duit dan sebagainya, maka itu walaupun nilainya kecil 50 sen katakan, kalau kita tahu tuan yang punya pemilik duit tersebut, dinar tersebut, maka itu adalah lebih baik kita pulangkan berbanding sibuk daripada kita sibuk nak bersedekah 1,000 dinar. Ini dia punya contoh dia tadi. Contohnya dia kata, kerana perkara itu tadi adalah haram kalau kita mengambil harta yang bukan milik kita. Dan itu adalah lebih utama daripada kita nak melakukan ma'ruf seperti bersedekah 1,000 dinar walaupun nilainya besar, tetapi dia status dia adalah sunat. Sedekah tadi kan sunat, yang saya sebut tadi sunat. Benda sunat je yang tertakluk kepada benda ni. Benda wajib tidak. Benda yang diperintahkan wajib seperti solat tidak. Itu lain. Yang ini benda sunat. Ada pun kita memulangkan harta yang bukan milik kita, maka itu adalah wajib menjadi tugasan kita. Kita tahu beza kat situ. Jumpa harta yang bukan milik kita, jadi kita kena latih anak-anak kita balik sekolah mana-mana, jangan kutip barang orang. Saya cukup pantang kadang buat anak-anak saya budak-budak balik tunjuk kita, abang jumpa ni, kakak jumpa ni, adik jumpa ni, jumpa duit 50 sen kat tandas kan, budak kan, jumpa mainan kat sekolah, bawa balik kutipnya kan, budak satu je dua kan. Kita bagi tahu pada anak kita, pada cucu kita, tak baik beritahu dia. Pulangkan balik, letak besok kat sekolah, letak balik. Jumpa kat tandas, letak dia kat tandas. Jumpa kat perpustakaan, letak balik kat perpustakaan. Jumpa kat kantin, letak balik. Bukan hak kamu nak kutip-kutip barang orang. Ajar dia daripada kecil kan. Takut-takut besok dia dah terbiasa yang bukan harta dia, dia sakau habis lagi kan. Nanti dia sapu kan. Takut gitu. Jadi benda yang begitu, memulangkan balik harta yang bukan milik kita adalah menjadi kewajipan berbanding kita sibuk nak bersedekah. Ada orang yang bersedekah, saya semua baru bersedekah 2,000, masuk dalam iklan, masuk Facebook, tapi dalam masa sama dia juga menipu harta orang. Dia menipu harta yang bukan milik dia. Dia buat sikit kaya kan. Maunya saya dengar orang buat apa, pelaburan emas dan dinar lah kan. Allah ma'alam lah kan. Kita pun tak join lah. Kalau tuan-tuan nak join, tuan-tuan pastikan tuan-tuan faham kaedah dia. Lepas tu dia buat iklan, siapa melambur lebih macam ni, sekian pergi umrah, masuk iklan. Jadi kadang-kadang dia jadi macam nak buat satu benda-benda yang meragukan ini, mestilah ditunjulkan ataupun ditunjukkan, diiklankan benda-benda yang baik di umrah. Jadi orang terkabur di situ. Mereka akan tak faham dari situ. Bukan salah umrah tu, dan salah sistem itu tadi. Kumpul dia orang, skim cepat kaya, skim ini. Itu yang salah sebenarnya. Sistem yang tidak halal mereka, sistem Islam. Bila nak dikaburkan orang, tengok kita pun pergi umrah, mana yang melabur lebih macam ni, kita bawa pergi umrah. Jadi orang-orang mudah lah terpengaruh kan. Orang kita ni mudah kan. Buat pergi umrah, terpengaruh dah.
keluar air mata, menangis sikit, pengaruh dah. Kalau itu betul kan? Macam itulah masyarakat ya. Ini masyarakat ya. Kemudian berkatalah Khalifah Umar Abdul Aziz. Jadi saya nampak ini Khalifah Umar Abdul Aziz. Lain. Bukanlah makna takwa hanya solat malam dan puasa sunat di siang hari. Namun makna takwa sebenar ialah melaksanakan perintah-perintah yang wajib difardukan Allah dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan Allah. Apabila perkara itu kita lakukan ditambah lagi dengan amal ibadah, maka ianya suatu kebaikan di atas kebaikan yang lain dan benar. Maka Khalifah Umar bin Aziz ini terkenal sebagai pemimpin yang amanah, yang jujur di zamannya. Dia memerintah negara tidak lama, saja lebih kurang 2 tahun lebih atau 3 tahun lebih saja. Tetapi pemerintahannya sangat adil sehingga kan orang miskin tak adil juga. Bukan senang tuan-tuan. Sebab sifat miskin kaya ni fitrah manusia sebenarnya kalau ikutkan. Biasalah ada orang sihat, ada orang sakit betul. Ada orang kaya, mesti ada orang miskin betul. Campaklah duduk dunia kat mana. Tak tahulah kalau duduk kat planet kan memang tak ada manusia duduk lah. Tapi kalau dalam nama kat bumi ni pasti ada orang sakit, ada orang sihat, ada orang kaya, ada orang miskin. Tapi betapa barakahnya negara pada waktu zaman Khalifah Umar Abdul Aziz ini, sehingga kan dia berjaya menghidupkan ekonomi negara, sehingga kan semua rakyat dapat hasil kekayaan negara dan tak ada orang miskin. Tak ada orang miskin. Orang yang bayar zakat ramai, yang nak terima zakat tak ada. InsyaAllah. Ini contoh apabila mengikut sistem pemerintahan Islam. Contoh kan, bukan Islam mendahului sebenarnya. Islam sebenarnya lebih canggih lagi dalam Islam. Contohnya siapa yang membina hospital, orang Islam. Siapa yang meneraju dalam bidang perubatan, ada injection, bius cucuk. Bukan cucuk isap dadah. Lain cucuk ni, doktor nak cucuk ni. Sistem tu ada dalam sistem Islam. Siapa yang membayar gaji kepada penjawat awam, tentera, polis semua pada waktu itu, mereka yang berjihad semua dapat gaji. Siapa? Dimulakan oleh Sayyidina Umar. Bukannya dimulakan oleh Fir'aun. Fir'aun tak bagi gaji. Islam bagi gaji. Islam lebih awal menerajui sistem sumber manusia. Zaman moden hari ini kita panggil sumber manusia. Sistem gaji HR, human resources, resource. Islam Sayyidina Umar bagi gaji. Buat hospital. Siapa yang buat hotel? Orang Islam lebih awal sistem Islam. Islam pernah memerintah sampai Spanyol, sampai China kan? Sampai Spanyol. Sampai sekarang ada lagi kesan-kesan masjid Spanyol di mana di kota Granada kan. Hebat orang Islam. Tapi kita tak nampak sekarang. Itu yang disebutkan oleh Syekh Yusuf Qadami. Susah ke senang kamu berada terus istiqamah dengan Islam, terus beriman. Biasalah. Allah dah sebut dalam Quran, aku akan gila-gilakan. Ada ketikanya Islam ini menang, Allah kata. Ada ketikanya Islam ini berada di bawah, kalah, tewas. Zaman Nabi pergi perang pun Nabi boleh kalah dalam perang Uhud tuan-tuan. Walaupun ada asbab kekalahan tersebut, kerana ada ingkar daripada arahan Nabi. Tapi Allah kata apa? Aku pergilirkan. Ada hari kamu menang, ada hari kamu kalah. Itu nama kehidupan di alam yang nyata. Allah nak tengok kita istiqamah ke tidak, sabar ke tidak. Ada hari kita senang tuan-tuan, ada hari kita susah dalam hidup. Macam-macam. Macam-macam. Tapi Allah nak tengok kita sabar. Jadi tu. Maka kesimpulannya, kita banyak ada kesimpulan pula kan. Ada kesimpulan tu lepas tu.
Pandangan para ulama tersebut menunjukkan bahawa menjauhkan diri daripada benda-benda yang diharamkan, meskipun sedikit qadarnya, adalah lebih utama daripada melakukan ibadat-ibadat sunat yang banyak. Kerana perkara pertama meninggalkan yang haram adalah fardu, sedangkan yang kedua adalah sunat sahaja. Maka di ulama kata apa? Pandangan para ulama tersebut menunjukkan bahawa tinggalkan benda-benda yang haram ini lebih diutamakan berbanding kita nak melakukan perkara-perkara, walaupun perkara itu perkara yang baik, tetapi berstatus sunat, bukan wajib. Bukan wajib. Solat wajib kena buat. Ini benda sunat. Tinggalkan. Contoh tadilah jumpa harta yang bukan milik kita. Kita jumpa harta yang bukan milik kita, tinggalkan, jangan ambil. Ataupun kita mengambil harta-harta yang bukan hak kita. Kat mana-mana tak kisahlah, di tempat awam ke, ataupun melalui sistem yang sekarang menipu, scammer dan sebagainya. Tinggalkan. Berbanding kita sibuk nak bersedekah, benda-benda sedekah beribu-ribu dirham, lebih baik tinggalkan benda-benda haram yang kita dah ambil yang bukan hak kita, walaupun seposen, walaupun 5%. Kat situ ulama nak sebut cerita dia. Itu kita kena kaji. Tuan Ustaz, saya seposen je, tapi saya sedekah RM1,000 Ustaz. Itu bukan soal nilai. Soalnya benda tu dosa ataupun tak dosa, halal ataupun haram, bukan hilang. Itu bagian hilang. Itu cerita dia. Ada orang boleh kata gitu. Saya jumpa seposen, saya ambil yang saya jumpa seposen Ustaz. Tapi saya bersedekah yang jujur. Saya itu ada beribu-ribu ringgit, saya jujur Ustaz. Dia kata gitu. Nampak? Jelas tak perbandingannya? Contohnya, ramai ada orang kata gitu. Tak boleh tuan. Haram itu kena. Sedekah tu sunat dia. Haram ni kena diutamakan terlebih dahulu. Pelihara diri kita daripada melakukan perkara-perkara haram terlebih dahulu. Terlebih dahulu. Ustaz, contohlah kita duit dah tahu ke dalam nanti boleh ujung kita buka soalan. Saya ambilkan sikit. Ini pun banyak lagi, tak tahu sempat ambil ke tidak malam ni. Sebab saya biasanya saya dimaklumkan azan, ada azan kan? Dah, azan nak kena berhenti. Lepas tu nak baca mulut lagi, lepas tu kita nak makan. Okay. Jadi bagi saya masa sikit lagi. Saya ambilkan sikit, lepas tu kita buka soalan sikit lah, seminit dulu kan. Boleh ya? Okay. Kemudian saya sambung lagi. Sebahagian lain daripada kalangan para ulama, ada sambung lagi. Jadi macam dah habis ya, ada kesimpulan. Sebahagian lain daripada kalangan para ulama ada yang berpendapat lain. Ada setengah ni berpendapat yang lain. Ini dimula kita mengaji. Sesungguhnya sabda Nabi SAW bermaksud, apabila aku melarang kamu dari melakukan sesuatu, maka jauhilah ia. Dan apabila aku memerintahkan kamu untuk melakukan sesuatu, maka laksanakan sekadar yang kamu mampu. Kerana ketaatan untuk melaksanakan perkara yang diperintahkan tidak akan berlaku tanpa adanya suruhan atau arahan, dan amal ibadat itu bergantung kepada kewujudan syarat-syarat dan sebab-sebab. Dan sebagian ada yang memang tidak termampu dilakukan, maka ianya mesti dilaksanakan bila telah wujud kemampuan dan kesanggupan, seperti perintah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat mengikuti kemampuan dan kesanggupan. Jadi dalam yang pandangan yang satu lagi ini, pandangan ulama yang kedua pula mengatakan bahawasanya adalah kita mengutamakanlah sebagai penyihnya, mengutamakan benda yang diperintahkan. Tadi tadi dia terbalik daripada yang tadi. Kerana benda yang diperintahkan ini boleh kita lakukan dengan mengikut kemampuan kita. Maksudnya kalau kita ini nak buat satu yang disebut tadi ini perkara takwa kan, perintahkan ikut syarat, ikut kemampuan. Benda kita nak buat ni, benda-benda yang mendatangkan takwa pada kita, mestilah kita boleh buat sikit-sikit. Hari ni kita mengaji, kita solat lagi,
sambung lagi bersedekah. Kita tidak boleh secara mendadak nak menjadi hamba Allah yang bertakwa. Betul. Kita kena perlahan-perlahan, sikit-sikit, ngaji sikit. Dah ngaji pula kita cuba menghafal. Lepas tu kita puasa. Dulu tak ada puasa sunat, sekarang kita cuba puasa sunat. Jadi sikit-sikit kita cuba menambahkan amal dan ibadah kita mengikut kemampuan kita, supaya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang istiqamah. Jadi cerita dia panjang lagi ni lah. Nanti di hujungnya nanti akan ada kesimpulan daripada kedua pandangan itu, kedua pandangan tersebut. Jadi saya kira mungkin tak sempat untuk malam ini kita nak membahaskan bab ini sampai habis. Kalau ini kita dah buka masuk iklan, kita sambung nanti bulan hadapan insya-Allah. Pada umur rezeki, sihat, kemudahan Allah Ta'ala beri kita rezeki jumpa lagi. Untuk bulan seterusnya kita sambung habiskan sehinggalah kepada Syekh akan menyimpulkan kedua-dua pandangan tersebut, mana nak diutamakan. Tadi kita dah faham yang pandangan yang pertama, kemudian kita nak masuk pandangan kedua. InsyaAllah kita Syekh akan Syekh Yusuf Al-Qaradawi akan menyimpulkan apakah kesimpulan daripada kedua-dua pandangan para ulama. Semuanya betul juga, tapi kita nak cerita apakah tepat atau tidak tepat dalam waktu yang kita melakukan ibadah tersebut, pendirian yang kita perlu ambil. Wallahu a'lam. Jadi kembali kepada sahabat kita yang nak bertanya tadi apa tu? Sini dia. Pokoknya kita berdua lah. Aku tak berapa dengar. Contoh macam jumpa duit mana-mana lah. Jadi katakan duit tu tanpa surau, kita jumpa, kita serap kat surau, iklankan. Bila kita iklankan, 1 minggu ada yang ambil, ada yang tuntut. Naik sebulan ada yang tuntut. Naik sampai 6 bulan ada tuntut. Setahun ada tuntut. Jadi duit tu kita dah serah kat surau. Sebab kita tak tahu siapa punya kan. Kalau kita letakkan surau, kita niatkan wakaf untuk yang punya duit tu, macam mana Ustaz? Okey, baik. Soalan ni memang baguslah. Biasalah kita manusia ni akan mengalami benda ni. Sebab kita kalau terjumpa duit, terjumpa cincin ke, emas ke dan sebagainya. Pertama dalam Islam ni, bila kita jumpa barang, ada cara dan kaedah. Cara dan kaedah dia. Pertama kita dalam iklankan benda tersebut. Kita jumpa bukan bila kita kena iklankan dulu. Jangan awal masuk tabung, kena iklankan dulu. Ini awal-awal masuk tabung, tengok tersiap dekat, "Oi, aku ni duit aku ni." Kan? Iklankan dulu. Bagaimana nak iklan itu terserah kepada kebijaksanaan yang sesuai lah. Contohnya kalau kita terjumpa kat surau, kita jumpa pengurusi surau, orang yang ada autoriti, maklumkan. Kemudian bolehlah pengurusi surau tulis, contohnya apa lagi, diumumkan ataupun tulis dahulu, diumumkan terlebih dahulu. Lepas imam maghrib bagi salam, ini ada jam, ada cincin, ada duit ni, RM5 tak, RM500 semua mengaku. Umumkan dulu. Lepas dah umum tak ada juga orang nak jumpa kan, cuba lagi, iklankan lagi tahap yang seterusnya. Contohnya boleh lagi diusahakan tulis pula kat whiteboard, dekat papan kenyataan kat luar, tulis. Biarkan tulis seminggu, 2 minggu, kita tengok siapa yang mengaku kan. Tak ada juga. Kalau lah surau ada Facebook ke, ada grup WhatsApp ke, dalam penduduk kampung sini kan, penduduk lorong haji, lorong jalan Nas kan, Korea, jalan surau Haji Fuad, dalam grup tersebut kan. Sekarang kan canggih ada WhatsApp, masuk dalam WhatsApp, masuk dalam WhatsApp. Dan segala usaha pun tidak lagi berhasil, maka pemegang amanah tu tadi, ataupun pengurusi surau tadi, ataupun setiausaha surau ke Pak Imam ke mana yang telah pemegang amanah barang tadi, barulah masuk kepada peringkat seterusnya.
maka diletakkan ke dalam tabung yang khas tabung untuk projek-projek kepentingan awam. Bukan projek yang kepentingan yang kalau boleh tabung itu contohnya tabung untuk membina tandas, tandas baru. Tandas tu memang ramai orang akan pakai kat surau ni. Kalau boleh tabung yang tabung yang kegunaannya untuk semua masyarakat lebih ramai lagi boleh menikmati faedah tersebut. Itu lebih baik. Itu surau ada buka tabung untuk membuat dapur. Buat dapur ni kalau boleh nak ada ekor lah katanya. Komio dah sedap, teh tarik dah sedap, makan dah sedap. Tak ada ekor nak kena ustaz. Kena ada ekor. Itu ada sih. Tipas dah jadi. Kena ada ekor. Bila ekor tuan. Wah, tu hewan makan kata ni. Buka. Jadi lebih ramai orang makan jadi ramai buat. Jadi manfaat itu tadi dapatlah kepada lebih ramai. Jangan benda yang sikit-sikit. Kalau boleh surau ada buka tabung kata kapet baru kata kan. Kapet orang boleh sujud kat atas kapet ni kan. Tabung-tabung yang jenis macam tu lah. Maksud saya matlamatnya untuk kebaikan ummah yang lebih ramai. Tak ada manfaatnya dapat dinikmati. Kalau boleh gitu lah. Kalau boleh gitu. Itulah yang kita cakap hari ini. Wallahu a'lam. InsyaAllah Allah Maha mengetahui pahala kita tadi akan dapat kepada kita yang uruskan benda itu pun akan dapat pahala. Dan orang yang kehilangan barang kita pun dia akan dapat pahala. InsyaAllah. Ya. Tapi ada cara ni lah yang tadi tu. Sebab kalau kita tak ikut cara tu tadi, takut-takut orang ataupun pemilik tu tadi tidak dia datang ataupun dia tidak bersetuju dengan dengan dia datang balik claim balik lah, membuat tuntutan kan. Kalau kita tak iklankan benda tu, jadi tak boleh lah kita suka-suka menggunakan benda yang baik. Ini pun berkaitan dengan contoh yang tadi juga. Benda itu memang kita nak boleh masuk ke dalam tabung. Tapi tabung tu, tanah tabung tu sunat. Yang paling wajibnya adalah memulangkan. Dengan nak memulangkan itu, kerana kita tak tahu siapa pemiliknya, kita kena wajib. Wajib maklumkan, masuk dalam WhatsApp tu kan. Sekarang tulis kat whiteboard, umumkan guna mikrofon dan sebagainya. Dah habis usaha, barulah barulah kita akan masukkan ke dalam tabung rumah, tabung rumah. Sama juga kalau kita nak buat apa benda pun mesti kena berusaha benda tu. Contoh kalau kita nak ambil wuduk sekalipun dan air tak ada, kita nak tayamum, maka kita kena berusaha cari air dulu. Ini air ada sikit gitu, ada air mineral ada kan. Tak boleh kita tayamum. Kita kena usaha cari air, betul-betul dah tak ada air, baru kita tayamum. Hukum minta yang tadi dia samalah kalau kita tak sihat. Memang tangan kita patah, tak boleh kena air kata kan, luka kan, tercedera, baru kita tahu. Tapi kalau setakat boleh, tak ada masalah. Kalau kena air, kita tak boleh tahu, kita kena wuduk juga. Kita kena jaring pepah ni gitu. Kena dia kan, ini tak ada air, dia tak ada air, jalan itu. Ini susah ni kalau kena air ni, luka sikit. Jangan ambil benda yang mudah, melainkan kita telah berusaha terlebih dahulu untuk selesaikan perkara tersebut. Dan usaha barulah kita boleh tukar kepada hukumnya. Allah a'lam. Jadi saya rasa cukuplah kata itu. Semoga bersama-sama kita mengambil manfaat bersama. Saya minta maaf kalau kita belajar masa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hamna bil Qur'an al-azim wa ja'alhu lana imaman wa rahmah. Allahumma barik واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين
wabarakatuh.